Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas belajar matematik bersama Cikgu Shima. Untuk mendapatkan video-video PDPR yang terbaru, jangan lupa tekan butang like dan butang subscribe. Pada hari ini, murid-murid akan belajar berdasarkan standard kandungan 2.5 iaitu penyelesaian masalah dan standard pembelajaran 2.5.1 mereka cerita masalah tambah, tolak, darab dan bahagi dalam lingkungan 1000. 2.5.2 menyelesaikan masalah tambah, tolak, darab dan bahagi melibatkan situasi harian. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat membina cerita berdasarkan ayat matematik darab dan bahagi dan menyelesaikan masalah darab dan bahagi dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum itu, murid-murid boleh merujuk buku teks matematik tahun 2 jilid 1, muka surat 116, 117, 118, 119 dan 120. Murid-murid, sebelum kamu membina cerita atau mereka sesuatu cerita berdasarkan ayat matematik darab dan juga ayat matematik bahagi, murid-murid perlu ingat bahawa cerita yang direka itu mestilah ringkas dan yang paling penting ianya mestilah betul ataupun mestilah tepat. Dan yang kedua, cerita yang dibina mestilah berdasarkan ayat matematik bahagi ataupun matematik darab. Mari kita mula. Cuba murid-murid perhatikan gambar rajah yang pertama iaitu 3 buah pasu di mana di dalam pasu tersebut terdapat beberapa kuntum bunga. Dan cuba perhatikan ayat matematik 3 darab 5 sama dengan 15. Sebelum ini, kita telah belajar dalam tajuk darab bahawa 3 merupakan kumpulan darab dengan bilangan ahli. Jawapannya ialah jumlah ahli. Ini ialah ayat matematik untuk operasi darab. Kumpulan darab bilangan ahli darab jumlah sama dengan jumlah ahli. Jadi, untuk murid-murid mereka satu cerita ataupun mencipta satu cerita mestilah tepat berdasarkan ayat matematik ini. Baiklah, cikgu mulakan dengan 3 di mana ianya merujuk kepada kumpulan. Berdasarkan gambar rajah, kumpulan ialah merujuk kepada pasu. Kumpulan merujuk kepada pasu. Jadi, cerita ataupun ayat pertama yang kita reka ialah ada 3 buah pasu. Ada 3 buah pasu. Kemudian kita teruskan dengan bilangan ahli. Untuk mereka satu ayat ataupun untuk mencipta satu ayat berdasarkan merujuk kepada bilangan ahli. Bilangan ahli di dalam gambar rajah ini ialah bunga. Setiap pasu ada 5 kuntum bunga. Setiap pasu ada 5 kuntum bunga. Sekarang kita akan bina ayat untuk jumlah ahli iaitu 15. Jadi, ayatnya ialah jumlah bunga ialah 15 kuntum.
Jumlah bunga ialah 15 kuntum. Jadi, untuk mereka satu cerita, yang pertama, cerita tersebut mestilah ringkas. Dan yang paling penting, mestilah betul dan tepat berdasarkan ayat matematik yang diberikan. Jadi di sini ayat matematiknya ialah 3 darab 5 sama dengan 15. 3 merujuk kepada kumpulan iaitu pasu. 5 merujuk kepada bilangan ahli iaitu jumlah bunga dalam setiap pasu, dan 15 merujuk kepada jumlah ahli ataupun jumlah bunga. Jadi untuk membina cerita, kita akan mulakan dengan kumpulan. Ada 3 buah pasu. Ayat yang kedua merujuk kepada bilangan ahli ataupun bilangan bunga. Setiap pasu ada 5 kuntum bunga. Dan kemudian untuk ayat yang ketiga merujuk kepada jumlah keseluruhan bunga. Jumlah bunga ialah 15 kuntum. Sekarang cuba murid-murid perhatikan contoh yang kedua. Di sini terdapat 4 buah basikal. Dan setiap basikal mempunyai 2 roda. Dan ayat matematiknya ialah 4 darab 2 sama dengan 8. Jadi ingat ya murid-murid, 4 merujuk kepada bilangan kumpulan. Kumpulan di sini ialah basikal. Kemudian 2 ini merujuk kepada bilangan ahli ataupun bilangan roda. Dan 8 ini ialah jumlah roda ataupun jumlah ahli. Jadi bagaimana cara untuk mereka cerita berdasarkan gambar rajah dan juga ayat matematik ini? Ingat ya murid-murid, ayat yang pertama merujuk kepada kumpulan iaitu basikal. 4 basikal. 4 basikal. Jadi ayatnya ialah ada 4 buah basikal. Ada 4 buah basikal. Kemudian ayat yang kedua merujuk kepada angka 2. 2 bilangan ahli. Setiap basikal ada 2 roda. Setiap basikal ada 2 roda. Kemudian jumlah roda iaitu 8. Ayatnya ialah jumlah roda ialah 8. Jumlah roda ialah 8. Jadi berdasarkan gambar rajah dan juga ayat matematik tadi, kamu telah membina satu cerita di mana ada 4 buah basikal. Setiap basikal ada 2 roda. Jumlah roda ialah 8. Mudah kan murid-murid? Jadi untuk mereka satu cerita, yang pertama kamu mesti memahami ayat matematik tersebut. Dan yang kedua, cerita yang kamu bina mestilah ringkas. Tapi yang paling penting ianya mestilah tepat. Sekarang mari kita reka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi. Mari kita lihat contoh yang pertama, gambar apple. 18 bahagi 9 sama dengan 2. 18 bahagi 9 sama dengan 2. Baiklah murid-murid, untuk ayat matematik bahagi, 18 merujuk kepada jumlah ahli. Kemudian 9 merujuk kepada bilangan ahli. Manakala 2 merujuk kepada bilangan kumpulan. Ianya agak terbalik berbanding dengan ayat matematik tambah. Baiklah, jadi bagaimana cara untuk mereka cerita? Jumlah ahli ataupun jumlah apple ada 18. Jumlah apple ada 18. Jadi ayat kita mestilah ringkas tetapi tepat. Jadi contohnya ialah Ainul ada 18 biji apple. Ainul ada 18 biji apple.
Kemudian, mari kita lihat bagaimana cara untuk membina ayat bagi 9 yang merujuk kepada bilangan ahli. Apple dimasukkan 9 ke dalam bakul. Apple dimasukkan 9 ke dalam bakul. Jadi, ahlinya di sini ialah 9. 9 biji apple dalam bakul yang pertama dan 9 lagi apple dalam bakul yang kedua. Kemudian, 2. Ayat yang ketiga, 2 merujuk kepada bilangan kumpulan atau bilangan bakul. Ada 2 kumpulan atau 2 bakul. Jadi ayatnya ialah jumlah bakul ada 2. Jumlah bakul ada 2. Jadi ayat yang pertama merujuk kepada jumlah apple. Ayat yang kedua merujuk kepada bilangan apple dalam setiap bakul. Dan ayat yang ketiga merujuk kepada jumlah kumpulan atau jumlah bakul. Cikgu ulang sekali lagi, 18 bahagi 9 sama dengan 2. Ayat ataupun cerita yang kita reka berdasarkan gambar rajah dan ayat matematik ini ialah Ainul ada 18 biji apple. Apple dimasukkan 9 ke dalam bakul. Jumlah bakul ada 2. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua untuk ayat matematik bahagi. 83 bahagi 10 sama dengan 8 baki 3. Jadi, ingat ya murid-murid, nombor yang pertama ini 83 merujuk kepada jumlah ahli ataupun jumlah manggis. Kemudian, 10 ini merujuk kepada bilangan ahli dalam setiap kumpulan ataupun bilangan manggis dalam setiap kumpulan. Dan yang ketiga ialah 8 baki 3 merujuk kepada bilangan kumpulan. Jadi untuk membina ayat ataupun membina cerita, ayat yang pertama mestilah merujuk kepada jumlah manggis iaitu 83 biji. Jadi ayatnya ialah ibu beli 83 biji manggis. Ibu beli 83 biji manggis. Seterusnya, ibu ikat 10-10. Ibu ikat 10-10. Ayat yang ketiga, dapat 10 ikat dan baki 3 biji. Dapat 10 ikat dan baki 3 biji. Jadi, ayat yang pertama merujuk kepada jumlah ahli ataupun jumlah manggis. Ayat yang kedua merujuk kepada bilangan ahli ataupun bilangan manggis dalam setiap ikatan. Dan kemudian ayat yang ketiga merujuk kepada bilangan manggis bilangan kumpulan manggis yang diikat. Jadi murid-murid, sebenarnya tidak susah untuk mereka satu cerita. Apabila kamu ingin mereka sesuatu cerita berdasarkan ayat matematik darab, pastikan ianya bermula dengan bilangan kumpulan darab dengan bilangan ahli sama dengan jumlah ahli. Ingat ya murid-murid? Dan sekiranya untuk mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi, kamu perlu memulakan cerita kamu dengan jumlah ahli darab bahagi bilangan ahli sama dengan bilangan kumpulan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan cuba menyelesaikan masalah pula. Kalau tadi kamu telah mereka cerita berdasarkan ayat matematik, kali ini kamu menyelesaikan masalah daripada cerita yang diberikan. Cuba lihat contoh yang pertama. Arif beli 4 paket biskut.
1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket. Kemudian, setiap paket ada 8 keping biskut. Paket yang pertama ada 8 keping biskut. Paket yang kedua ada 8 keping biskut. Paket yang ketiga ada 8 keping biskut. Dan paket yang keempat ada 8 keping biskut. Kira jumlah biskut. Kamu perlu mencari jumlah kesemua biskut yang ada. Jadi, murid-murid, cuba ingat semula. Kalau ayat matematik darab, kamu akan bermula dengan bilangan kumpulan darab bilangan ahli sama dengan jumlah ahli. Kalau ayat matematik bahagi, kamu akan bermula dengan jumlah ataupun jumlah ahli bahagi dengan bilangan ahli sama dengan bilangan kumpulan. Jadi di sini murid-murid, Arif beli 4 paket biskut. 4 paket biskut merujuk kepada, cuba kamu fikirkan, kumpulan ataupun jumlah ahli. Dah tentulah kumpulan. Setiap paket ada 8 keping biskut. 8 keping merujuk kepada bilangan ahli. Kemudian kira jumlah. Jumlah ialah mencari keseluruhan bilangan biskut. Jadi, apakah ayat matematik bagi soalan ini? Adakah ayat matematik darab ataupun ayat matematik bahagi? Bagus. Ianya ialah ayat matematik darab. Jadi untuk ayat matematik darab, kita akan bermula dengan bilangan kumpulan, iaitu ada 4 kumpulan biskut. Darab dengan bilangan ahli. Maksudnya, di dalam setiap paket ada 8 keping biskut. Jadi, berapakah jumlah biskut kesemuanya? 4 darab 8 sama dengan 32. Jadi, ayat matematik bagi soalan ini ialah 4 darab 8 sama dengan 32. Jadi, inilah cara untuk kamu menyelesaikan masalah. Okey? Sekarang kita pergi kepada contoh yang kedua. Umar ada 12 ekor ikan. Dia memasukkan 4 ekor ikan ke dalam setiap balang. Berapakah balang kesemuanya? Cuba perhatikan ayat ini satu persatu. Mari kita lihat ayat yang pertama. Umar ada 12 ekor ikan. Jadi 12 ekor ikan itu murid-murid merujuk kepada bilangan kumpulan atau jumlah ahli. Dah tentulah jumlah sebab Umar ada 12 ekor ikan. Jumlahnya ialah 12 ekor. Kemudian dia memasukkan 4 ekor ikan ke dalam setiap balang. Memasukkan 4 ekor ikan ke dalam setiap balang. Jadi di sini ialah operasi bahagi menggunakan kaedah apa tu? Pengongsian. Okey, jadi berapakah balang kesemuanya? Berapakah balang kesemuanya merujuk kepada bilangan kumpulan. Jadi murid-murid, ayat matematik untuk soalan ini ialah ayat matematik bahagi. Jadi untuk ayat matematik bahagi bermula dengan jumlah ahli ataupun jumlah ikan, iaitu sebanyak 12 ekor. Kemudian dibahagikan kepada 4. Jadi jumlahnya ialah ada berapa balang kesemuanya? Ada 3 balang. Okey murid-murid? Kita teruskan dengan soalan yang ketiga ataupun soalan yang terakhir untuk penyelesaian masalah. 50 orang murid lawat Muzium Negara naik van. Ada 50 orang murid lawat Muzium Negara naik van. Setiap van boleh memuat 10 orang murid. Berapakah van yang diperlukan? Jadi sekarang murid-murid,
Mari kita lihat ayat yang pertama. 50 orang murid lawat Muzium Negara naik van. 50 orang murid merujuk kepada bilangan kumpulan atau jumlah ahli. Bilangan kumpulan atau jumlah ahli. 50 orang murid merujuk kepada jumlah keseluruhan. Jadi kalau bermula ayat matematik dengan jumlah keseluruhan, maka ayat matematik itu ialah ayat matematik bahagi. Okey, kemudian 10, setiap van boleh muat 10 orang murid. Jadi setiap van ada 10 ahli. Setiap van ada 10 murid. Berapakah van yang diperlukan? Bilangan van merujuk kepada bilangan kumpulan. Jadi ayat matematik bagi soalan ini ialah ayat matematik bahagi bermula dengan jumlah ahli iaitu 50 bahagi dengan bilangan ahli dalam setiap van ialah 10 orang. Dan berapakah jumlah van yang akan digunakan untuk membawa 50 orang murid ini? Jawapannya ialah 5. Baiklah murid-murid, itu saja untuk pelajaran mereka cerita dan menyelesaikan masalah melibatkan operasi darab dan tolak. Baiklah, selepas menonton video pengajaran cikgu tadi, diharapkan agar kamu semua sudah tahu yang pertama, bagaimana untuk membina cerita yang ringkas dan betul berdasarkan ayat matematik darab dan ayat matematik bahagi. Dan yang kedua, kamu sudah tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah darab dan bahagi melibatkan situasi harian. Untuk anak-anak cikgu yang cikgu sayangi, sampai di sini sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ianya menjadi ilmu yang sangat bermanfaat dan dapat kamu aplikasikan dalam kehidupan kamu seharian. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Ingat, jaga diri. Jumpa lagi. Bye. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.